Terus lagi. Up. Up. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Saya ketika remaja tu, lebih kurang umur dalam 17 tahun, saya masih sekolah lagi. Jadi saya pernah dengar yang disebut nama Silat Seniaga Malaysia. Pada ketika itu, drama yang menjadi popular zaman ketika itu adalah Maya Silat Kuluk. Di mana tempat dalam majlis perkahwinan semua silat kuluk. Silat kuluk masa ketika itu kebanyakan main jenis tari. Tari. Apabila saya pernah tengok semahan silat Negeri itu berbeza. Malah guna sembat, dia senjata, kelainan daripada silat kuluk. Maka tertarik hati saya untuk mencuri lapangan silat Negeri. Jadi ketika saya main mencari guru, di mana guru silat Negeri sebenarnya. Jadi saya dengarlah berita kabarnya ada di guru, iaitu kami sebut tu Cikgu Majid lah, atau Panak Majid. Sekarang dia dapat gelaran Datuk Dr. Raja Abdul Majid bin Maisa. Dia masih hidup sekarang. Sebelah tu tahun 69 tu berlakunya peristiwa 3 Mei. Jadi anak-anak muda ni dibasa sebuah koran untuk tahan diri. Jadi yang nampak yang paling hebat ketika itu silat Negeri Malaysia. Jadi ketika itulah saya pun cuba mendekati silat Negeri, terus menjadi murid ni Panak Majid Abdul Majid bin Maisa. Ketika itu selepas tu saya pun belajarlah belajar sehingga hari ini masih minat melekat di hati saya walaupun saya tua, tak mampu nak main seperti anak muda. Jadi hari ini saya cuba meneruskan perjuangan saya tu, dan anak saya membina sebuah pelanggan yang lebih kurang terdapat di pekangan Kedah ni besar untuk membagi peluang kepada anak-anak muda untuk anak negeri mencuri dalam lapangan silat Seniaga Malaysia. Dunia persilatan bagi saya yang saya minat kerana segi pergerakan dia, kelincahan dia, segi tangkapan dia, segi pukulan dia, segi tarian dia memang menarik bagi saya. Berbeza dengan silat lain lah. Dalam pun hebat juga, tapi bagi saya cukup minat. Itulah yang pertama kali dalam hidup saya mencuri lapangan silat negeri. Berbeza dengan silat lain bagi saya lah. Itu yang saya suka. Serat gayung sejarah silat Seniaga Malaysia ni kalau nak kiranya panjanglah cerita dia. Sejarah daripada negeri Perak, Taiping atau Ayak Kuning, di mana seorang pencipta silat Seniaga Gayung ialah Datuk Mir Abdul Rahman bin Huda Hashim. Beliau ni adalah bangsa Bugis. Bahasa Bugis ni ikutnya bahasa yang sama dengan Datuk Najib lah. Pemimpin Malaysia dah kan. Jadi sejarah daripada Taiping itu, dia bergerak mari ke Kani Kedah ni atas nasihat ataupun tuntutan nenek dia tu, seorang pengusaha nipahan tadi. Dia kata, Rahman, kalau kamu nak tamat dalam pengajian kamu ni, naklah kamu percayaku mengantau di mana untuk tamat latihan dia. Tapi cara tak langsung dia ikut abang dia, seorang pegawai polis yang bertempat yang bertugas di Kuala Nerang. Maka ketika itulah dia berjumpa orang tua bernama dia Tok Chuh. Tok Chuh ni ialah bagi perhatian dia rasa cukup hebat lah. Nampak dalam segi filsafat dia seorang yang pandai dalam persilatan lah. Kemudian dalam perbincangan dengan Tok Chuh dan ni, Tok Chuh setuju ajak dia pergi ke Padang Sanai. Dia semua tempat dia di Padang Sanai untuk belajar di sana lah. Pada ketika belajar di sana tu, dia dapat anugerah banyaklah ilmu persilatan ni dapat Tok Chuh tu. Daripada itu dapat kehebat ilmu tu, dia terus kembali ke tanah
tanah tumpah dia di Taiping tu. Di situlah yang mengenalkan kepada Raja-Raja Perak untuk mengenalkan silat Seni Gayung Malaysia sehingga yang ada hari ini. Pertubuhan silat Seni Gayung Malaysia ni tubuh dia pelaksanaan 361. Jadi tarikh yang sebenarnya tak ingatlah. Ingat selepas penubuhan setahun daripada UMNO. UMNO tubuh tu, setahun tu barulah gayung ni tubuh. Menurut dia boleh kita seiring dengan perjuangan orang Melayu. Jadi tujuan Datuk Miao ni adalah perjuangan orang Melayu dalam selatan. Sehingga hari ini berkembang seluruh dunia. Berusaha serantau kata dalam negeri, berjaya di Amerika, di Kahirah, di Jepun, kata-kata tempat dunia. Tunjuk kata ni lambang yang logo yang dicipta oleh Datuk Miao tu hasil lah dari Tanaga tadi. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Ahmad Salimi bin Abdul Kadir, jurulatih silat Seni Gayung. Jadi pada petang ni kita akan menjalankan latihan silat Seni Gayung di gelanggang silat Seni Gayung cawangan Desa Kedah Gulau. Jadi setiap kali sebelum kita memulakan sesuatu latihan di dalam silat Seni Gayung ni, kita ada terikat dengan adab dan juga adat untuk kita mula latihan, semasa latihan dan juga sampailah kita ke habis latihan. Jadi pada petang ni kita nak menjalankan latihan, iaitu latihan silibus pelajaran silat Seni Gayung. Jadi yang pertama-tama sekalinya dalam silat Seni Gayung ni kita terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama kita ada bahagian pentadbiran, adat istiadat dan juga pelajaran. Jadi bahagian yang tertinggi sekali iaitu bahagian adat istiadat, yang keduanya pelajaran, dan yang ketiga bahagian kejurulatihan. Jadi untuk bahagian kejurulatihan pada petang ni semua kita panggil sebagai anak gayung lah, ahli-ahli gayung yang nak mempelajari ataupun menjalani latihan silat Seni Gayung. Pertama sekali sebelum kita memasuki gelanggang, kita mestilah yang pertama kita berpakaian silat lah, pakaian silat macam mana yang saya pakai hari ini, berbaju silat dan juga bertengkolok. Jadi kalau yang masih baru ni kita sekadar pakai baju t-shirt yang berwarna hitam. Jadi dalam silat ni memang sinonim lah dengan berwarna hitam, terutama silat gayung memang kita pakai berwarna hitam. Yang keduanya kita tidak boleh berkasut di dalam gelanggang. Yang ketiga, kita nak masuk gelanggang kita bagi salam, dan selepas tu kita memulakan dengan adat istiadat upacara pembukaan gelanggang. Jadi dalam adat istiadat pembukaan gelanggang ni, yang pertama sekali kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sekali, baca Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, dan juga kita selawat ke atas Nabi. Dan seterusnya semua anak-anak gelanggang, anak-anak gayung, kita berdoa, kita memohon untuk selamat, minta selamat kita punya latihan daripada awal sehingga habis. Dan seterusnya kita menjalankan latihan. Semasa latihan yang pertama sekali kita tak bolehlah bercakap benda-benda yang tak elok, seperti bercakap perkataan lucah, bercakap perkataan yang mendorong pada kecederaan, mengutuk kawan-kawan kita yang kurang mahir. Seterusnya kita tidak boleh meludah di dalam kawasan gelanggang, dan sepanjang kita latihan mestilah kita latihan dengan tekun. Maknanya kita mesti fokus daripada awal hingga habis. Jadi dalam silat Seni Gayung ni, pelajaran silat Seni Gayung ialah pelajaran ilmu perang, iaitu pelajaran yang keras dengan buah-buah tangkapan-tangkapan yang kasar, yang buah pukul, buah tangkapan kunci. Jadi berbeza dengan silat-silat lain. Kalau kita tengok silat Melayu asli ataupun silat yang silat-silat orang dulu, kebanyakan dia bermain bunga, kita bermain tari. Tapi dalam silat gayung kita hanya ada satu tari saja, dua tari. Yang pertama tari bunga Tanjung dan tari bunga Teratai. Dan selain itu kita teruskan dengan senaman, yang panggil senaman anak harimau, dan seterusnya buah tapak, buah seni, tangan kosong, seterusnya sehinggalah ke peringkat senjata. Seorang pesilat ni dia kena berdisiplin lah. Yang kita tahu untuk disiplin ni dia kena
hidup dengan cara tata sosial orang Melayu dan agama. Itu yang sebenarnya. Sebab tu kita orang Melayu ni dia ada adat beradat orang Melayu. Iaitu dia seiring dengan agama. Itu yang sesuai untuk kita orang bersilat tadi. Tidak melalui artika silat dan juga cara agama. Itu yang sebenarnya. Keistimewaan yang terdapat dalam silat gayung ni, utamanya dia melatih diri seorang tu bersilat tadi ni supaya hidup berdisiplin sebenarnya, berdisiplin. Sebab dalam silat ni dia ada satu rukun dia yang boleh pandu diri itu seorang pesilat tu supaya selamat dunia dan akhirat. Itu dia keistimewaan dia. Selain daripada tu, cara permainan silat jadi ni kita dapat membela diri daripada musuh atau membelah diri daripada musuh. Dalam silat ni ada satu penyahilah. Banyak orang kata ia boleh memuat diri daripada musuh. Itu yang keistimewaan yang ada pada silat gayung. Anak muda remaja ni baik gayung ni bukan apa tujuan dia ialah satu kita nak mengetapak bagaimana bangsa Melayu kita. Kita sejak zaman dulu kala lagi bangsa Melayu yang belajar ni kadang-kadang banyak musuh yang mendatangi mereka. Kadang mereka berdagang, menjajah juga, bercak juga, kerana banyak halangan musuh-musuh. Jadi pada sekarang ni tujuan yang belajar ni tujuan kita mendidik ya. Kalau boleh ni kita minta daripada cok segala budaya lepak, budaya mak rempik, budaya yang berpaya yang tidak memberi mana hidup mereka. Sebab kita nak mereka ni mengisi masa yang baik. Selain belajar di sekolah, di mana dalam masyarakat pun dipergunakan masa tu yang terbaik-baik mungkin. Itu yang kita nak. Tapi lagi zaman kini ni kita dihujani berbagai-bagai. Dengan media sosial lah, dengan dengan najis dadah lah. Karena najis dadah ni boleh merosak diri kita, bangsa, agama dan tak kita. Kita anggap ini adalah satu musuh, satu ajina musuh, ataupun satu penjajahan baru yang boleh merosak tanah air kita. Jadi kalau boleh itu kita nak mendorong anak muda tadi supaya berkecimpung dalam silat ni supaya dapat mendisiplin mereka. Dalam matlamat silat ni tujuan dia ialah itulah sebenarnya.